Kembali menerusi NX Now dan seperti yang kami war-warkan di awal rancangan tadi, kita nak tengok hasil kreativiti ukiran wajah pada rambut yang telah pun dihasilkan oleh Abul. Kita telah tinggalkan Abul sebentar tadi dan sekarang dikatakan Abul telah pun sudah siap 100% ke? Dah siap. Dah siap. Oh, okey. Inilah hasil dia yang mana telah ditacap dengan warna Syafiq sebenarnya. Ya, betul tu. Dan mungkin kita boleh buat pusingan lah, kita boleh nampak. Itu bendera Malaysia yang berkibar dan Tunku Abdul Rahman. Dia macam ada, kalau perasan macam ada fade dia macam inilah namanya kita nak menghidupkan gambar potret tu. Oh, okey. Ya kan nak menghidupkan semangat kemerdekaan. Cantik lah Pak. Ya, betul. Tapi buat kat rambut Pak pun cantik lah, buat kat atas kepala je, tengah. Okey, dan kita nampak ada satu gambar tu. Nampak? Nampak. Ada dia angkat. Waktu Merdeka. Yang dekat Stadium Merdeka tu. Itu adalah detik bersejarah untuk Malaysia. Okey, Pak. Okey, itu hasil kreativiti dan hari ini Syafiq, kita akan bercakap lanjut mengenai potret ataupun ukiran di rambut ni dengan dua lagi tetamu istimewa kita. Ya, betul Pak An. Dan hari ini kita cukup berbesar hati. Kita ada dua orang tetamu yang katakan Pak An seperti tadi daripada Abul Barbershop sendiri. Dan kita perkenalkan di sebelah kanan saya Afza Batisha Muhammad Yusof yang merupakan tukang gunting rambut juga di Abul Barbershop. Dan juga Muhammad Sofrin juga tukang gunting rambut di Abul Barbershop. Dan sebelum tertinggal, mereka ni adalah adik-beradik darah daging di mana tumpahnya merdeka sangat dah ni. Adik-beradik Abul sendiri sebenarnya. Okey, selamat datang ke NX Now pada hari ini. Apa khabar? Dah makan dah? Dah makan. Dah makan dah? Jadi tak nervous dah? Okey, jangan tanya. Okey, kita tak takut kan. Kita nak terus ke soalan yang pertama lah. So mungkin boleh ceritakan kepada penonton di luar sana, apakah trend ataupun jenis corak yang mendapat perhatian permintaan tertinggi. Permintaan tertinggi lah, terutama kalau daripada teknik yang you buat hair tattoo ni. Kalau macam yang ni kira potret, dia kurang mendapat perhatian lah sebab dia dalam seminggu dua dia akan cepat panjang balik lah. Sebab dia nampak rambut dia nampak jelas. Kalau yang lining dan 3D dia dapat tahan lama. Sebab dia tak perlu banyak warna. Maksudnya kalau siapa yang ada buat potongan rambut macam ni, hair tattoo ni, berapa lama tempoh masa yang maksudnya dia akan jelas lah nampak dia punya corak semua tu? Ambil masa berapa lama actually sebelum dia dah hilang? Kalau yang untuk potret dia mungkin bertahan dalam seminggu gitu. Oh, seminggu ya? Seminggu. So maksudnya kena datang balik ke barbershop untuk buat? Kalau nak maintain kena datang balik lah buat cukur apa semua. I see. Okey, mungkin Sofrin mungkin boleh ceritakan dari segi spesifik harga, dari segi orang tu nak request macam mana corak ukiran, macam mana tentukan harga? Harga dia tu bergantung pada jenis lah. Macam adik saya cakap tadi, ada yang 3D, ada portrait. So portrait ni macam yang Abul potong tadi. Dia seluruh kepala dia akan mengambil RM70 juga lah. Kalau yang 3D tadi? 3D tu RM30 paling rendah sekarang. Oh, okey. RM30 3D. Sebab dia kadang customer ni dia akan minta sebelah sini saja. Dia tak minta keseluruhan lah. Tapi kalau ukiran tu agak spesifik dan sangat susah, rumit akan kan? harga dia akan berubah tak? Dia mengikut torehan yang dibuat tu lah. Bila keseluruhan torehan di kepala tu mungkin dia akan mencecah RM70 lah, RM80 begitu. So macam sebelum torehan di rambut tu dibuat, hair tattoo tu dibuat, macam ada lukis dulu dekat atas lukisan ke, macam mana corak yang nak dibuat ke, atau just kalau contoh saya datang, saya just cakap saya nak ada macam ni? Biasa customer lah yang kita pernah hadapi sebelum ni. Customer datang, ada yang terus bagi tunjuk gambar, picture dalam handphone orang sendiri. Okay, kita akan ambil masa 5 atau 10 minit lah untuk imagine. Dan boleh lagi cepat daripada tu. Dan terus. Dan kalau kita dapat lihat VT sekarang, antara contoh-contoh yang pernah dihasilkan Oh, ni ada Joker Pak, macam Pak. Okey, Afza dan Sofrin, mungkin boleh ceritakan ukiran yang ekstrim pernah dihasilkan? Kalau ukiran ekstrim yang pernah dihasilkan yang seperti potret lah macam tu. Yang paling ekstrim yang tu lah. Yang paling tahap tinggi lah. Dan selalunya kalau nak mengukir tu, gambar tu akan ada di sebelah ke? Biasa gambar memang ada kat sebelah. Memang kena tengok dengan teliti baru lukis. Kalau nak imagine memang susah. So, kepala ni tak luas macam kertas kan. Dia kalau kertas kita melukis, kita tambah.
Ini kepala kita potong, kita buang. Dia berbeza sikit lah dengan kita melukis. So mungkin boleh bagi tahu tak pelanggan jenis yang macam mana yang selalunya request untuk nak buat hair tattoo ni? Mungkin belia? Ataupun ada perempuan ke lelaki ke macam mana? Majoriti masyarakat ni ikut dia punya job juga lah. Kalau government mungkin time-time cuti pun boleh buat. Oh ya? Biasa orang-orang yang kerja-kerja yang kerja sendiri buat ni, ataupun time-time raya ada buat. Ada function buat lah. Function lah. Mungkin kalau function ataupun occasion yang macam mana selalunya yang memerlukan macam contoh kayak sekarang nak merdeka kan. Mesti ada yang buat ni apa bendera, kibar, pelbagai lah. Minta. Dan kalau di luar sana ada setengah yang tak clear lagi apa itu hair tattoo. Mungkin boleh ceritakan atau terangkan sikit hair tattoo tu apa? Tattoo dia merupakan kira seni lah, ukiran pada rambut semua. Seperti kat badan semua tapi dia kat rambut. Ya kita cukur dia kat rambut. Okey. Kira lebih kurang macam tu. Tapi kalau kita melihat hair tattoo yang ditunjukkan seperti itu oleh Abul, dia sedikit berbeza sebab dia ada warna. Sebab selalunya kalau kita tengok macam ada line je kan. Betul. This time around dia macam ada lukisan bentuk-bentuk dan dia letak warna. Saya rasa mungkin ramai kat luar sana nak tahu juga. Kalau macam kita letak warna ni, berapa lama warna dapat tahan? Sebab kita kan mandi lepas kita dah potong rambut kebiasaannya. So macam berapa lama tempoh masa warna tu boleh kekal ke atau dia macam sebenarnya hair yang warna kita pakai sekarang ni simple punya ni, dia bila kita mandi dia akan hilang lah. Dia kita boleh pakai teknik yang lain dengan cara mewarna, contohnya dye apa semua ni bleach, dia akan kekal lama lah. Atau ada teknik-teknik penjagaan sendiri macam 2 hari sekali bau basuh ke? Tak ada macam tu. So maksudnya lepas dah potong rambut ni tak boleh basuh lah kalau nak kekalkan warna dah. Kalau nak kekalkan warna, kita ikut kreativiti lah. Macam saya cakap tadi, kita boleh pakai warna terus. Kita boleh main ni apa? Nak main dye apa semua. Main dye apa semua. Kira untuk dia kekal lah. I see. So dalam mungkin since the three of you ada beradik dan not me, Abul. Boy. Okay, so antara tiga ni mungkin siapa yang paling hebat lah, paling kreatif sekali dalam melukis? Abul lagi expert lah. Abul lah, Abul owner. Abul. Mana janganlah mana kan. Dan sebenarnya nak untuk menghasilkan hair tattoo ni diperlukan kesabaran Perlukan kesabaran. Betul. Paling lama lah pernah hasilkan berapa lama? Paling lama pengalaman sendiri lah. Sejam lebih macam tu, 2 jam. Itu untuk starting dulu waktu mula-mula belajar kan. Lama juga lah. So dia perlukan imagine yang kuat lah. Imaginasi yang kuat. Walaupun ada gambar kat tepi, tore-tore tapi imaginasi tak ada. Nah, ni kan posisi kepala kecil. Mana letak warna ini? Maksudnya orang-orang yang boleh menghasilkan ukiran di wajah di rambut ni mesti pandai melukis. Macam tu ke? Mesti pandai melukis. Itu kira basic lah. So kalau macam sebelum ni lukis kat atas paper je lah, kertas lah. Menambah. Yang kali ini pula mengurangkan. Dia lain sikit lah teknik. Tapi macam saya tertarik lah sebab benda ni dia macam risiko jugalah Pak. Kalau kita tengok macam mana orang potong rambut ni yelah, terpotong macam, terus. kalau terpotong terus tak pasal-pasal juga. Orang tu jadi. Yelah. Kalau tertobek ke kan. Tapi saya rasa kalau dia mungkin dia nak hasilkan contoh gambar muka orang tertobek, dia akan cadangkan gambar lain pula. Pernah tak tersalah potong? Dulu punya cerita pernah lah. Dan macam mana selesaikan? Itu semua buat kita belajar sampai hari ni lah. Berdiri sendiri macam mana teknik-teknik itu belajar. Tipu lah tak pernah, tertoreh kan mesti pernah. Mesti pernah juga. Semua belajar daripada nombor 1. Tak macam sebab guna trimmer semua tu kan. Dia tak macam terluka ke pada kulit rambut ni kan? Sebab kita ni pertama sebelum kita buat benda-benda macam contoh ekstrim sikit ni tattoo ni, potret ni, kita pastikan mesin yang kita gunakan mesin yang betul-betul dah setting lah. Betul-betul satu customer tak terasa sakit dan walaupun lama tore ukir dia tak terasa sakit. Seperti customer puas hati lah. Okey Syafiq, kita tak nak melupakan Abul yang berada di studio bersama kita ni sebenarnya. Itu dia, owner dia sendiri. Abul menanti soalan daripada kita. Soalan lah. Dan Syafiq mungkin ada nak tanya Abul? Okey Abul, kami macam wondering lah kalau contoh Abul nak lukis macam wajah Tunku Abdul Rahman sebagai contoh lah. Pernah tak nak lukis gambar tu tiba jadi wajah Tunku Abdul Razak ke? Tu memang dah terbiasa.
Itu memang kesilapan tu yang buatkan kita ni. Memang kita pernah buat bila fokus nak gambar tu, gambar lain jadi. So, memang dah biasa. Jadi macam mana tu? Kalau tu dah lari daripada apa yang dah customer lari, nak tu macam mana? Kita teruskan je lah. Teruskan je lah. Buat seakan-akan muka kartun ke apa. Kita cover balik. Maksudnya kalau wajah Pak An saya nak suruh lukis kat wajah dia. So kalau memang susah muka dia, so boleh tukar jadi Doraemon lah. Dan cari apa, kena guna imajinasi lah untuk cover balik mana yang silap tu. Kita akan make sure potong, balik jangan pandang belakang cakap dia. Betul. Sebab apa? Kita tak nak hilang warna. Mungkin kita boleh kirakan customer dari segi situ lah. Betul Pak. Dan okey, kalau nak kata pasal hair tattoo ni, dia agak sensitif di Malaysia. Betul. Pernah tak menerima teguran atau kecaman daripada mana-mana pihak? Setakat ni memang kerap lah. Semenjak saya mula buat seni potret ni, memang kerap kena tomahan tu ni. Tapi saya anggap tattoo potret ni saya punya seni. Saya nak luahkan seni saya. Jadi tak ada siapa orang boleh faham, hanya barber yang buat seni ni je yang faham. Betul je. So, orang lain, netizen yang luar pun orang takkan faham ni mesti benda haram, berdosa, kaza. Tapi untuk barber dan hairstyle, dia akan tunjukkan seni dia. Macam contoh pelukis, artis lukis tu, dia akan luahkan perasaan dia kan. Macam kita orang, kita akan bermain dengan rambut, bentuk rambut, design. Itulah. Kecaman tu saya dah anggap macam biasa. Yang saya buat dari hati saya. So maksudnya bila terima komen ataupun anything negatif daripada netizen, macam mana Abul hadapi keadaan? Hadapi tu, mana yang buruk atau mana yang betul tu saya ambil lah sebagai nasihat. Untuk ada batas-batas, kita kan orang Islam. Kan kita yang penting kita buat niat kita. Kita jangan keterlaluan lah. Betul. Kita jangan terikut sangat dengan budaya barat tu. Cuma kita buat seni kita untuk kita. Ini yang dinamakan karya. Ya betul Syafiq. Dan kamu ada mix barat kan? Jangan terasa. Okey? Okey. Dia tak masukkan pun. Sebenarnya ada benda lain yang saya nak tanya tadi. Dah terlupa dah sebab okey. Ya, terbaru teringat. Kalau contohlah macam di Malaysia sendiri, kita ada macam undang-undang di sekolah sebagai contohnya. So macam ada pelajar-pelajar sekolah mungkin berminat nak buat style rambut macam ni dan sebagainya lah. So macam dari sudut etika sendirilah, macam Abul sendiri, Abul rasa Abul akan buat ikut tuntutan pelanggan ke macam, ataupun Abul tahu kalau dia pelajar sekolah memang Abul takkan buat macam tu ke? Itu kita orang dalam seni freestyle ni, kita orang akan selidik dulu lah customer tu dia kerja apa. Takut kita orang yang kena balik. Macam contoh budak sekolah dia nak lukis-lukis ni, tapi kat sekolah dah ada rule dia sendiri kan. Jadi kita orang tak benarkan lah. Walaupun dia nak buat pun kita orang tak bagi. I see. Bagus kan. Bukan setakat memotong rambut, tapi itu juga beretika dalam memotongnya. Betul. Dia menjaga dari segi law yang sedia ada di Malaysia. Mungkin apa law yang boleh dikongsikan bersama penonton di luar sana? Apa potongan law? Lagi tak apa. Kita nak terus ke soalan yang seterusnya. Ya. Okey. Bukan lawyer buruk. Okey. Okey. Mungkin Syafiq ada nak aju soalan yang special untuk adik-beradik. Dan sebenarnya kalau kita tengok yang ini sekarang dah jadi macam satu fenomena jugalah di Malaysia. Sebab dia something yang masih baru lagi dan masih fresh lagi di Malaysia. Dan kalau kita dapat tengok di media sosial, kalau kita tengok Abul Barbershop ni ada macam di laman Instagram tu ada tunjuk sebelum ni yang you guys ada pernah buat macam aktiviti amal dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit kepada penonton apakah aktiviti yang pernah dibuat sebelum ni bersama orang ramai atau macam mana? Aktiviti pertama yang kami buat mengunting 100 orang pelajar kat Bandar Seri Hassan. 100? 100 orang pelajar. Agak ramai. Untuk barber terlibat ada 3 orang. Percuma maksudnya? Secara percuma. Secara percuma? Itu menggunting sahaja? Menggunting saja. So kalau pelajar tu nak macam pompadour ke, nak fake cut ke, whatsoever semua? Yang penganjur tu yang tetapkan passion lah. Passion budak sekolah. Okey. Menarik tu Pak An. Nanti kalau ada lagi bagi tahu Pak An dia nama. So macam selain daripada fashion yang macam sekarang ada fashion lain lagi tak yang macam mungkin yang bakal diperkenalkan sendiri di Abul Barbershop ke atau macam mana? Buat masa ni tak ada lagi. Masih dalam kajian. Tak ada lagi lah. Okey.
Dan okey. So macam sekarang ni kalau kita tengok golongan belia ramai yang meminati design-design yang macam ni lah. So macam ada tak design-design lain yang you guys ada boleh cadangkan ke untuk buat macam selain daripada macam Merdeka sekarang ni? So ada design lain untuk yang akan datang ke? Dia macam-macam ada lah yang akan datang sebab kita ni apa mesti kita tengok YouTube apa semua ni. Sebab kita pun banyak belajar daripada YouTube ni. Tengok dia punya teknik-teknik ni. Mesti ada gambar-gambar lain lah. Selain itu dia tambah daripada imaginasi sendiri. Kan? So kalau macam NX ni pun kita boleh letak dekat dalam bupaan NX. Di tepi ni? Di tepi. Tapi kita kena minta permission. Ya betul. Daripada okey, so okey, kalau kita bercakap mengenai potongan rambut, saya percaya ramai di luar sana. Sebab sekarang ni kalau kita macam situasi di Malaysia ni macam potongan rambut yang style how to say lah, macam hipster kind of style lah. So macam dia dah start mula menular dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Terutamanya pada golongan belia yang mungkin nak berkecimpung dalam bidang ni dan sebagainya. So mungkin ada usaha daripada Abdul Barbershop sendiri untuk bagaimana mungkin nak educate people especially yang belia ni untuk mungkin mereka nak mempelajari bagaimana skill untuk menggunting rambut dan sebagainya. Memang setakat ni Abul pernah nak plan mungkin dalam perjalanan plan lah sekarang ni untuk buat kelas hair tattoo. Oh okey, menarik kat tu. Boleh nak tahu Abul Barbershop ni dah berapa lama? Beroperasi? Berapa lama dah? Dah 2 tahun lah. 2 tahun. Okey, 2 tahun. Maksudnya seusia dengan panda Nuan-Nuan tadi. Pandai, hebat. Cuma yang tahun ni berfungsi di kedai yang baru lah. Oh, dah buka cawangan? Dah ada kru semua. Okay, dah cukup kedai yang baru lah. Tahun ni start berfungsi lah. Macam mana dengan sambutan daripada peminat-peminat atau mungkin daripada orang luar dekat luar sana? Okay, macam contoh starting dulu Abul yang bergerak sendiri. Abul bergerak sendiri. Okey. Tengok sambutan ramai dekat. Sekarang mungkin dah tak cukup tangan, dah buat potret. Tak menang sangat Sebab seorang pun dah makan masa dalam sejam, betul? Okay, kalau dalam masa sejam. Bagus juga kalau bercakap mengenai masa lah, kalau seorang tu sejam. So roughly kalau satu hari itu berapa orang pelanggan yang boleh kita terima macam untuk potong rambut ni? Paling cepat lah yang paling kemas sejam tu kita buat 2 orang. Sejam dan untuk 2 orang? 2 kepala. So biasanya dalam satu hari tu berapa orang yang boleh? Ikut style, ikut panjang rambut orang juga. Dia bergantung pada kepanjangan rambut orang tu. Mana tahu yang datang naik gondrong, lepas tu minta potong yang pendek. Sebab benda tu nak pantas pun susah sebenarnya. Pantas susah. Sebab kita tak nak ada silap. Risiko. Dan satu lagi kita nak memastikan kualiti tu tetap ada. Ataupun kalau tersilap potong, once broken consider sold ke? Consider free lah cik. Okey. Kita mungkin boleh tanyakan kata-kata terakhir daripada adik-beradik Abul ni. Afzal? Mungkin ada nak kata apa-apa ke Afzal? Mungkin ada nak perkenalkan sikit Abul Barbershop di mana? Siapa yang berminat kat luar sana ke, apa kata-kata akhir? Atau kata-kata nasihat ke, siapa yang nak belajar ke, atau macam mana ke, precaution step kena ambil ke? Di mana boleh dapatkan pemotongan yang kreatif ini? Betul. Kedai kami kat Taman Bunga Raya, Sepang, Bandar Balas Saat Tinggi. Sana kalau nak mendapatkan apa booking apa gunting rambut, boleh follow Instagram ke Facebook Abul Barbershop. Okey. Sofrin pula macam mana? Kata-kata akhir pada Sofrin sendiri, pada penonton? Datang cari Sofrin terus. Kira apa, macam contoh yang kita ada sekarang ni, seni-seni hasil kat kepala ni, janganlah apa, menyebelah ke barat. Menyebelah ke barat sangatlah. Bila barat ni dia akan sensitif. Kira macam mana? Okey. Mungkin Abul. Pada Abul sendiri. Abul mungkin ada kata-kata terakhir bersama dengan model. Model lah. Saya bagi model cakap lah. Abul sendiri lah. Okey. Kata terakhir, bagi siapa-siapa yang berminat, untuk barber dan style lah, untuk belajar tentang seni rambut ni, nanti bulan depan insya-Allah kita orang akan buat Hair Tattoo Academy. Jadi rajin-rajin lah follow Instagram dan Facebook Abul Barbershop.